Jadi dia kata apa? Adapun wah-wah ni duk rasa tak puas hati tu, hak tu orang panggil wah-wah. Nah, dah basuh muka ni. Habis satu kolah ha. Oh, duk tak puas lagi. Rejam kepala tak puas lagi. Ha, tu. Nah, berat sungguh wah-wah tu. Setan sak duk ada orang. Nah, anggota ringan tu pula jari. Tu jari masuk dalam kata anggota yang ringan. Masuk dua lah jari. Jari kaki pun jari tangan pun jari lah. Asal jari je hak tu masuk dalam kata anggota yang ringan. Sebab tu kalau dia semayang kan jenis dia buat tahiyat tu. Dia gitu. Hak jenis gitu pun tak batal semayang. Ringan. Sebab walaupun kalau kita tengok tu lebihlah 3 kali berturut-turut duk tu ada yang pula tulis pada alif lam ha nah Allah. Macam-macam fashion jadi hak gerak gitu hak ni anggota ringan tak membatalkan sembahyang. Tapi kalau dia qasad main-main hak tu batal sembahyang lah. Batal sembahyang. Memang tak batal sembahyang pun kalau kita bergerak terus gitu monti. Lepas tu gerak pula depan ni monti kan. Lepas tu gerak pula lepas tu dada tetap. Yang nak kena menghadap kiblat bukan muka. Dada ni gerak pergi lah kat ni. Ada tengok tak pergi kawan tu pungbu. Tengok apa lah lama. Jadi kita duk bincang ni iaitulah perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu kita buat akan perbuatan yang lain daripada perbuatan sembahyang. Kita berjalan. Hak tu semua membatalkan sembahyang lah. Tapi berjalan tu tengok pula lah. Buat tu dengan anggota yang besar 3 kali berturut-turut. Maksudnya kalau berjalan tu berjalan 1, 2, 3 berturut-turut tanpa diselang ataupun tanpa berhenti sekadar tumakninah. Turut-turut 3 kali tu batal. Jadi bila duk bahas tentang perkara tu, maka dia buat masalah. Ni yang mana masalah ni bergerak bukan perbuatan sembahyang lebih 3 kali berturut-turut tak batal sembahyang. Mana dia kata masalah ini satu masalah fiqh. Jika seorang ia seorang tu dalam sembahyang, dia ni duk tengah-tengah sembahyang lah. Dalam sembahyang ni maksud dia tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba datang perampas. Perampas ni maksudnya perompak, pencuri. Boleh juga. Tapi kalau curi ni dia buat belakang kita, lalu curi gitu. Hak ni dia buat depan ni. Kita nampak lah. Kalau curi motor, kita duduk dalam surau. Kita tak tahu apa motor kena curi. Pipi nak ambil motor, tengok tapak lah. Tu orang panggil pencuri lah. Hak pasien tak nampak ni. Hak ni dia buat depan-depan kita ni, perampas ataupun perompak. Jadi dia kata tiba-tiba datang perampas, ambil hartanya, harta seorang tu, seorang hak duk tengah semayang tu. Dah ambil tu dia kata bawa lari. Dia ambil bawa lari. Rayah pada kata harta tu, tera mana yang kata harta tu, dan jikalau sedikit sahaja hartanya, harta seorang itu, sekalipun, walaupun harta tu sikit ya, bukan banyak mana. Dia semayang letak handset depan dia. Handset dia tak boleh dalam poket, dia letak depan tu. Takut lagi boh dalam poket tak sah semayang pula. Dia pakai mazhab mana kita tak tahulah. Jadi dia letak depan tu handset dia.
Jadi bila letak handset depan tu, penyamun mai ambil, perampas mai ambil buat pelari handset dia. Handset tu tak mahal mana pun, handset 3 sekupang. Berapa duit lah ni? 3 sekupang. Ada orang kata handset Tengalung anjing tu lah. Handset tu ikat getah pula tu. Nak abang kata lekehnya handset. Walaupun macam tu, harta tu cerai lah. Harta tu sedikit saja, harta tu tak banyak, harta tu tak bernilai sangat pun, bukan mahal sangat pun, tapi dia ambil harta kita. Jadi dia kata apa? Maka ia seorang tu hambat, pergi rebut ambil balik hartanya. Dia hambat perampas tadi ni, nyamun tadi, perampok tadi ni, dia hambat pergi rebut ambil balik harta dia. Hambat tu pula dia kata dengan berlari-lari. Larilah. Takkan nak jalan 1 2 1 2. 1 2 tu pakai nyamun tergelak kot jauh lah. Saya buat muka lagi kat kita macam apa. Dia tak boleh lah buat 1 2 ni, kita kena hambat sungguh. Hambat. Jadi kawan ni pun hambat, lari-lari dan berpaling daripada kiblat. Berpaling ni berpaling dada. Dada dia tu berpaling daripada kiblat. Maksud dia tak berhadap kiblat dah dada tu. Dan lawan bertumbuk. Lawan tumbuk pula. Kawan tak nak bagi, kita pun lawan tumbuk pula kan tu. Dengan kawan tu. Jadi dia kata apa? Nescaya tiada batal sembahyangnya, sembahyang seorang itu. Tak batal sembahyang dia. Ni kata masalah yang terkeluar daripada bergerak ataupun berbuat perbuatan yang lain daripada sembahyang. Lepas tu 3 kali, lebih pada 3 kali berturut-turut. Asal kita buat perbuatan lain daripada sembahyang, hak tu bukan perbuatan sembahyang, bergerak jalan ke 3 kali berturut-turut bergerak, maka batal sembahyang. Tapi hak ni bukan kata 3 kali, dia lari ligan pula kawan tu. Lepas tu dada pun berpaling daripada kiblat. Pergi tumbuk pula. Tak batal sembahyang, tak batal. Dia kata nescaya tiada batal sembahyangnya itu, tapi tak batal tu, tiada batal tu dengan takluk dekat tiada batal. Tiada batal tu dengan syarat jangan bercakap. Dengan syarat jangan bercakap. Kalau duk perampok habislah. Batal lah sembahyang kita. Jadi batal tu bukan dengan sebab bergerak tu, bercakap tu batal. Masalah yang pertama tu hak batal tu. Sikit pun batal. Dia cakap lain daripada, kalau cakap baca Quran lain lah. Quran, zikir, ataupun hak kita mengaji tu lah, Quran, zikir, doa. Tu pun dia ada syarat. Zikir dia ada syarat dia. Zikir, lepas tu Quran doa ada syarat dia. Yang kita masalah lah. Dia pi sengak. Dia kena pi sengak. Lepas tu bubuh biji belakang. Dah dulu sekali, lepas tu pijau. Kau ambil balik Zat. Jangan bagi gubuh biji. Kalau dia nubuh biji, dia keluar adui tu, habislah batal mayang tu. Jadi kita dia syarat dia jangan bercakap lah. Kalau jenis Bruce Lee, tak boleh Bruce Lee. Tak ada buat orang lagi, dia bunyi lebih lah. Tu batal. Lagi dia kata lagi, dan jangan terjijak. Dan jangan terjijak najis ni syarat yang kedua. Syarat yang pertama jangan bercakap. Syarat yang kedua jangan terjijak najis, jangan pijak najis lah.
Kalau terjijak najis tu bukan batal semayang dengan sebab jalan tu, lari tu, bukan tu, batal dengan sebab pijak najis, kena najis. Nah, hak tu yang boleh batal semayang tu. Jadi dia tetap batal semayang dua syarat tu. Syarat jangan bercakap, jangan terjijak najis. Tiada lepas tu dia kata kerana ni ilat, alasan pada kata tiada batal tu. Sebab apa? Orang tanya kita pasal apa tak batal tu? Kerana dinamakan sembahyang syiddatil khaufi. Syiddatil khauf. Syiddah ni bersangatan. Al khauf maksud dia takut. Dia asal syiddatil khauf ni sembahyang yang boleh bergerak ikut dang ni kan. Dia asal dia perang. Perang. Tapi dalam bab perang, kalau kita tengok perang, nak kena jaga apa? Jaga agama kita tu yang kita perang. Hak dalam masalah ni jaga juga, bukan jaga nyawa, bukan jaga agama, tapi jaga harta. Harta kita pun wajib kita kena jagalah. Kita kena jaga. Masalah ambil yang perang tu pun. Dia asal masalah perang. Cuma hak ni masuk juga di dalam masalah perang. Macam tu. Walaupun dia bukan perang. Saya bukan perang, tapi masuk juga. Kalau perang dengan bayang untuk dia mati, dia pun pedang dibunuh. Itulah. Dia ada pula kaifiat semayang waktu ketika mana perang. Walaupun tak menghadap kiblat, tak apa waktu perang. Kalau kita menghadap kiblat, kita berpaling pada musuh, bahaya kita lah. Dia apa-apa kena bayang balik. Walaupun dia ada lah. Kalau buat main jemaah, dia ada kaifiat dia. Rakaat pertama rakaat kedua pula. Sah yang pertama rakaat, sah yang kedua tak rakaat lagi. Bila sah yang kedua, yang pertama i'tidal, hak kedua baru rakaat. Kalau pakat rakaat semua, boom, bom mati syahid. Jadi dia ada turut-turut dia lah, cara dia. Takut musuh dia serang cara mengejut. Macam ni lah hak ni masalah jaga harta. Jadi di antara kuliat yang 6, benda yang kita nak kena jaga ni, iaitulah harta. Yang kita perang agama nombor 1 lah. Di antara kuliat yang 6 perkara asas yang patut kita kena jaga, yang pertama dia agama. Dia adalah kena kira lah nasab kita ni kita kena jaga. Keturunan kita, maka diharamkan zina. Akal wajib jaga. Maka diharamkan arak, dan diharamkan benda-benda yang merosakkan akal. Lepas tu harta. Harta pun kita kena jaga. Ni masuk dalam kata kuliah yang 6 lah. Apa benda lagi dah dalam kuliah tu kena tengok balik lah. Menyambung balik semayang tu. Jangan menyambung balik semayang tu lah. Dah dapat dah aman dah, sambung. Situ juga lah tempat yang tadi. Kalau boleh sambung situ lah. Kalau tempat tu boleh kita sambung semayang, kita sambung itu. Dah kita ligan dari sini dapat kat kanyak patah balik buat janggut kot. Tak aduh lah. Sambung kat masjid kanyak. Kalau dia dia beli lah gitu pula. Itu tu. Pergi sambung balik tang mana yang dia tinggal tadi lah. Kiblat waktu boleh menghadap, dia kena menghadap balik lah. Tak boleh dia nak pusing pada kiblat lah. Dia kena menghadap balik lah kiblat tu. Waktu awal tu tak apalah, waktu dia duduk ligan tu tak ada menghadap kiblat lah. Kalau menghadap kiblat jadi ketam. Jalan ke tepi tu, ligan ke tepi. Belah dinding tu. Habis.
Zaligan ni dapat angak, sambung kat angak sembahyang. Sambung kat angak. Hak ni cerita masalah lah. Masalah tak mestinya buat macam ni nak. Tapi hukum dia macam tu lah. Nak abang kata tak batal sembahyang, tak batal. Tak tahu apa. Tak tahu, dia carilah. Dia cari arah tu lah. Dia kena tengoklah arah mana yang menghadap kiblat tu. Nak cari tengoklah. Beli jam kiblat lah. Dah lagi promote lah. Bukan kita menega. Kita tak menega pun. Habis. Lagi dia kata lagi habis masalah tu, faham dah? Tambihun. Tambih ni maksud dia peringatan. Masdar. Orang panggil isi masdar daripada fi'il madhi dia nabbaha, mudhari' dia yunabbihu tambihan. Itu ngaji bahasa Arab tu. Dia pajak kot tu. Duk ngaji apa hari Khamis kan. Tak main mengaji lama. Tuan Haji hari Khamis duk ngaji bahasa Arab kan. Monti lah. Tak dah boleh cakap Arab tu. Tambih apa? Peringatan. Minta duit tak? Tengok dia kata apa? Bermula anggota yang berat itu. Bermula anggota yang berat itu. Hak berat ni hak besar-besar tu lah. Yang mana gerak anggota tu boleh batal semayang. Gerak 3 kali berturut-turut. Ni anggota berat, anggota yang besar. Jadi kat tubuh kita ni dia ada kira anggota besar, dia ada anggota kecil. Kalau anggota kecil gerak pi lah lebih pada 3 kali pun berturut-turut tak batal semayang. Yang batal anggota yang berat, yang besar saja. Jadi dia nak cerita yang kata anggota berat tu, bermula anggota yang berat itu seperti kepala. Kepala masuk dalam kata anggota yang berat. Jadi kepala ni kalau bergerak lebih 3 kali berturut-turut batal semayang lah. Dan tangan dan kaki. Tangan pun masuk dalam kata anggota yang berat juga. Kaki pun sama. Dan anggota yang ringan itu, anggota ringan tu pula jari. Tu jari masuk dalam kata anggota yang ringan. Masuk 2 lah jari. Jari kaki pun jari, jari tangan pun jari lah. Asal jari je hak tu masuk dalam kata anggota yang ringan. Sebab tu kalau dia semayang kan jenis dia buat tahiyat tu. Dia gitu. Hak jenis gitu pun tak batal semayang. Ringan. Sebab walaupun kalau kita tengok tu lebihlah 3 kali berturut-turut duk tu lah. Ada yang pula tulis pada alif lam ha Allah. Macam-macam fashion jadi hak gerak gitu hak ni anggota ringan tak membatalkan sembahyang. Tapi kalau dia qasad main-main hak tu batal sembahyang lah. Batal sembahyang. Kalau dia bergerak saja, semata-mata bergerak saja, hak tu tak membatalkan sembahyang anggota yang ringan. Kita mazhab Syafi'i ni sama kata illallah. Illallah, Allah tu naik naik bonti tu. Bonti sampai lagi salam lah. Dia bukan ada duk gutu. Tu bukan mazhab kita Syafi'i lah. Kalau mazhab Maliki dia kot tu. Dia duk gutu. Gitu. Dia macam tembok. Tu mazhab. Mazhab Maliki. Tu mazhab Maliki. Tapi mazhab kita, mazhab kita naik sekali tu illallah bonti yang tu. Patut habis lah. Bonti tu kira sampai bagi salam. Tak payah buat turun jari tu. Bagi salam baru kita buat turun. Tu cara mazhab kita Syafi'i. Lepas tu nak jari ibu ni nak letak tepi ni pun boleh, nak genggam gutu pun boleh, nak letak gutu pun boleh.
Nah, jadi dia ada 3 cara lah. Nah, nak letak tepi guni. Ada kan orang letak tepi guni pun tak ada masalah. Nah, nak letak genggam gitu terus pun boleh ataupun gitu. Nah, oh, belah ni Muhammad lah. Qasak tak apa jangan sebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Hai Muhammadan ni dia sebut, dia naik ni pula kot. Taklah, tapi memang ada dalam kitab, memang ada bab bincang bab jari letak tang ni ada juga. Nah, boleh belakang sini boleh, sini boleh. Jadi boleh. Kalau dia apa jari ni, sebab jari ni orat dia ni sampai ke hati, nah sampai ke jantung. Waktu bila kita gerak jari ni, nah jantung dia akan ingat Allah. Nah, tu yang disunatkan, di antara hikmah disunatkan angkat jari ni. Sebab tu kalau kita tengok setengah tarekat dia pegang tasbih je nah, gitu. Nah, kita tengok orang pegang tasbih itu. Pasal apa? Pasal jari ni dia orat dia sampai ke jantung. Dia tak, jangan buat tangan kiri tak ambil. Nah, dia kena kanan juga. Kalau tak ada jari tu tak payah nak buat macam mana. Nah. Mawek terus ni. Tak ada. Nah, tangan ni kudung kerak nak buat macam mana. Tu kena pergi tanya doktor tengok, scan tengok orat dia duduk tang mana tu. Tekan. Nah. Habis. Lagi tengok lagi dia kata jadi masuk dalam tu apa? Jari dan lidah. Lidah pun masuk di dalam kata anggota yang ringan juga. Cuma lidah ni ada pada lidah ni khilaf ulama. Seperti yang disebutkan di dalam kitab I'anah. Yang mana batal sembahyang dengan bergerak 3 kali berturut-turut. Batal sembahyang. Tu khilaf. Hak kita ikut ni tak batal lah. Hak kita ikut ni. Tapi ada sebahagian kata batal. Gerak lidah 3 kali berturut-turut, maksudnya gerak yang lain daripada membaca Quran, zikir dan juga doa lah. Tu ada khilaf ulama tentang lidah ni. Tapi hak kita ikut ni anggota ringan. Bila anggota ringan gerak 3 kali berturut-turut pun tak batal sembahyang. Hak kita ambil dalam kitab ni. Lagi dia kata lagi, dan bibir mulut pun masuk dalam kata anggota yang ringan juga. Anggota yang ringan, yang kecil juga. Dan biji mata pun masuk dalam kata anggota yang ringan. Kadang dia semayang, tak dia pergi kat tu, tak kat ni, tak kat tu. Tak dia tengok atas betul turun bawah balik. Hak tu tak batal semayang. Cuma makruh tu bab lain lah, bukan batal semayang. Sunat tengok tempat sujud tu. Tapi dia kata dia pusing kat tu tak dia pusing kat ni. Ada hak dengan kepala orang piak. Dia tengok. Ada dulu. Orang tua dah duduk pondok, dia duduk buat orang gitu. Dia tengok kepala dia pergi kat tu. Nak tegur payah orang tua. Tapi tak batal lah semayang tu kan. Cuma dia bukan gerak tu dah lah. Dia gerak sikit gitu lah. Lepas tu nak dia berhenti, lepas tu dia patah balik main depan balik. Tapi memang tak batal semayang pun kalau kita bergerak terus gitu berhenti. Lepas tu gerak pula depan ni, berhenti kan. Lepas tu gerak pula kat tu. Dada tetap. Yang nak kena menghadap kiblat bukan muka. Dada ni. Gerak pergi lah kat ni. Dia tengok tak pergi kawan tu pumbu. Hang tengok apa lah lama. Habis hang tu. Lagi dia kata biji mata pun sama. Biji mata dia masuk dalam kata hak ringan. Dan kelopak mata ni pun masuk dalam kata ringan juga. Tak batal semayang. Kadang dia kelip tu 3 kali berturut-turut dia kelip tu, tak ada masalah apa. Tak batal semayang. Dan hidung pun tak apa. Anggota ringan juga. Jenis duk buat hidung kembang kempeh tak batal semayang. 10 kali berturut-turut pun tak apa.
Cuma jangan kosak main lah. Habis. Lagi dia kata lagi, dan telinga. Telinga pun anggota ringan juga. Dia buat gerak telinga kan. Tu pun tak batal semayang. Tu tak baca apa. Dan zikir. Kalau baca zikir, lari tajuk lah. Zakar. Tu kena baca zakar. Jangan baca zikir. Ni kena baca zakar. Ni tempat zikir dia pergi baca zakar. Zakar bukan zikir. Apa? Tak ingat dah cerita apa tu sunat apa tau. Yang dia pergi baca zakar pula dah. Sunat lepas semayang tu. Dia pergi baca zakar. Nak kita kemaluan oleh lelaki. Sebut zakar tu. Dan zakar pun masuk dalam kata anggota ringan juga. Dan apa dia tu? Titik. Yang macam titik, tetek. Dia buat kurungan tu payudara. Payudara. Tu pun masuk dalam kata anggota yang ringan juga. Tetek ni dia tak mestinya perempuan lelaki kan. Kadang hak jenis duk main apa tu, besi tu, angkat berat tu. Dia duk biasa dah duk buat bergerak tu. Dia hidup aja dia gerak dia gerak. Dia duk biasa dah buat bergerak badan dia tu. Dia duk jadi gitu. Jadi duk bergerak tengah mayang. Batal tak? Tak batal. Tak batal. Maka tiada batal sembahyang bergerak-gerak yang berturut-turut. Sembahyang bergerak-gerak yang berturut-turut. Berturut-turut ni lebih 3 kali lah. Berturut-turut sampai lebih 3 kali. Dengan sekalian anggota yang ringan itu tak batal. Tak batal tu kait pada kata tak batal tu jika, ataupun syarat pada kata tak batal. Tak batal tu jika tiada qasad, tiada bertujuan bermain-main. Kalau dia tak ada qasad ataupun tujuan bermain-main, maka tak batal. Adapun jika qasad bermain-main, maka batal sembahyangnya. Maka jawab bagi jika tu. Maka batal sembahyangnya, sembahyang bagi seorang tu. Jadi kalau dia ada qasad main-main, hak tu batal lah. Batal dengan sebab qasad main-main tu. Hak tu batal tu. Habis. Lagi dia kata lagi, dan keempatnya. Jadi hak ketiga tu habis. Ada apa? Tak ada apa lah. Kalau ada soalan dia tanya terus ya. Kita yang dalam kita sebarang kita dikatakan kita melakukan gerakan dan dari orang tua ni nak duduk dalam kegiatan dan pagi dalam kita tu budak-budak ketika mengerjakan pergerakan apa. Tu tak apa yang disuruh mengadap dada tu waktu berdiri betul tu. Mengadap semua tu. Macam ni kita rokok, mana ada mengadap dada ke kiblat. Waktu rokok, hak tu waktu tu mengadap dada dengan kebanyakan anggota. Orang panggil. Macamlah kita bergerak nak bangkit berdiri apa, tapi waktu berdiri tu kita mengadap kiblat dada. Tu tak ada masalah apalah. Dah kita tak ada pilihan lain lah. Habis. Lagi dia kata lagi, dan keempat daripada berapa? 40. 40 masalah, terlupa dah. 40 masalah batal semayang ni. Ni baru nombor 4. Banyak lagi tu. Dia kata dalam keempatnya yang jadi batal sembahyang itu syak pada niat. Dia syak pada niat dia. Syak ni ragu-ragu lah tu syak. 50-50 ragu-ragu. Syak pada niat. Niat tak niat, niat tak niat, gitulah. Tu orang dia syak pada niat. Ku niat tak niat tak sah ni. Jadi dia kata sama ada syak itu di dalam takbiratul ihram atau selepas takbiratul ihram. Tengah duk takbir syak dah. Niat tak niat atau niat tak niat tu tahu.
ataupun lepas takbir. Dah takbir duk baca Fatihah dah. Nah, dia main syak. Niat tak niat azan? Niat ke tak niat azan ni? Jadi dia kata apa? Iaitu yang kata syak pada niat tu. Nah, syak pada niat tu maksud dia apa dia? Syak pada qasad. Qasad ni maksud dia nak sembahyang tu. Nah, ada tak qasad? Ada ke tak ada? Tak qasad gitu. Nah, ada qasad tak ada qasad? Ada qasad tak ada qasad? Nah, qasad tu nak sembahyang atau pada ta'arrud. Nah, ta'arrud ni maksud dia lintas fardu. Tu ta'arrud. Nah, ada tak ada ta'arrud saat ni? Ada tak ada? Dia kalau sembahyang tu sembahyang fardu, dia kena ada ta'arrud. Maksud dia kena ada lintah fardu tu, dia kena ada untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang sunat, nah, tak disyaratkan kita lintah sunat, tak syarat. Cuma sunat sajalah. Kalau nak lintah sunat pun. Tapi kalau kita tak niat sunat pun tak apa, sembahyang sunat. Nah, kita niat apa? Niat sembahyang subuh. Dia jadi apa? Sunat subuh. Nah, jadi sunat subuh. Tapi kalau untuk fardu subuh, dia kena niat sembahyang fardu subuh. Tu baru jadi sembahyang subuh, sembahyang fardu subuh tu. Kalau kita niat kita ni takat apa? Ingat sembahyang, lepas tu ingat subuh saja. Nah, subuh saja, maka hak tu dia akan jadi sunat subuh. Nah, sunat subuh. Dia automatik jadi sunat subuh. Jadi dia kena ada lintah fardu tu. Atau pada ta'yin. Ta'yin ni tentu. Nah, tentu. Kalau sembahyang tu ada waktu, kena tentu waktu. Mana? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar. Tu tentu asar, tentu subuh, tentu zuhur, tentu maghrib. Itu orang panggil ta'yin, tentu. Kau tu. Lagi dia kata apa? Jadi dia ada syak dekat ta'yin. Atau syak pada taharah, ataupun dia syak tu pada bersuci. Syak pada bersuci pula lah. Taharah ke tak taharah lagi? Suci ke tak suci lagi? Betul lah. Bersuci ke tak bersuci lagi? Ambil wuduk ke tak lagi? Macam tu lah. Atau pada niat fardu. Dia niat fardu, zuhurkah atau asarkah? Dia syak ni syak dekat zuhur atau asar tu. Bukan syak kat fardu. Jadi dia kata atau pada niat fardu zuhurkah atau asarkah? Tak sah ni. Niat asar kan niat zuhur. Niat asar kan niat zuhur. Niat maghrib kan syak. Atau pada takbiratul ihram. Syak tu pada takbiratul ihram. Serta lalu satu rukun. Lalu satu rukun ni maksudnya berpindah kepada rukun lain dah. Dalam keadaan dia syak. Pada takbiratul ihram tu maksudnya syak pada takbiratul ihram. Takbir tak takbir, takbir tak takbir. Gitu. Dia syak kat takbiratul ihram. Lepas tu serta lalu satu rukun, dia pindah pi rukun lain dah. Pindah pi rakaat dah. Allahu akbar tu rakaat. Pindah tu dalam keadaan dia duk syak. Syak mana-mana tu lah hak tadi ni. Banyak masalah tu. Atau lalu masa qadar satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Dia lalu masa qadar satu rukun, seukuran satu rukun. Kena hak ni dia kena bajet rukun lah. Bajet rukun. Maksud dia syak tu boleh selesai satu rukun tu. Lama dia syak tu. Dia tak kira. Dia janji boleh lepas satu rukun, tak kira rukun apa. Kena kira tu, hak rukun pendek tu. Hak tu lagi ni. Fatihah dia kira rukun lah. Jadi dia kata apa? Ataupun dia kata lalu masa qadar satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Hak tu semua tu membatalkan sembahyang. Tapi masalah taharah tu dia ada khilaf. Sebab tu dia kata apa? Dan kata setengah ulama,
syak pada taharah itu ialah syak yang berkekalan hingga beri salam, barulah batalnya semayang. Untuk taharah ni, nah, dia kena syak sampai start daripada dia semayang kan, ataupun lepas semayang sampai dia bagi salam dah, dia duk syak lagi, maka hak tu baru batal semayang. Nah, hak ni sebahagian ulama kata begitu. Kena. Nah, bila batal tu tak kira. Maksud dia kena buat lain. Nah, semayang tu kena buat lain. Adapun was-was, hak ni was lain pula. Syak lain, syak ragu-ragu. Kalau was-was ni dia duk berasa tak puas. Tu orang panggil was-was. Tengok orang was-was tu. Bismillah. Bis dia duk bis tu, was-was tu. Maksud dia tak puas. Nak baca tu tak puas. Hak ni was-was ni, hak ni kerja syaitan. Waktu hak ni dia tak boleh layan sangat. Payah juga kalau lekat penyakit was-was ni yang payah nak berubat. Bis tu tak kau takbir lagi. Nak takbir was-was. Takbir dia 40 kali. Orang nak turun rokok dia baru nak selesai takbir. Tak apalah, nama masbuk. Nama masbuk. Mana? Ada orang baca begitu lah. Baca ni kena tengok lah. Kalau dia tak salah di sisi ulama fiqh, sah mayang lah. Kadang tu salah di sisi tajwid lah. Dia jadi imam pula tu. Dia kalau kalau sebut tu sampai lari makna apa semua tu, maka hak tu boleh menyebabkan batal semayang lah. Kalau bab rukun ni macam iyyaka na'budu, dia sebut iya saja. Dia iyyaka na'budu wa iyya. Kalau cakap waladh, dia tak ada waladh. Dia pergi waladh, dia tak apa, ada syaddah sikit. Hak tu ulama tu tak batal lagi. Tak batal lagi semayang. Tak lari makna. Dia semua salah di sisi tajwid. Kalau kak jadi ada harakat kan? Mana? Dia kalau dia tambah tambah huruf tu, hak tu kita tak boleh nak ikut lah. Belah kita tak boleh ikut dah. Kita tahu kata dia tu salah, dia tak betul, kita pegang dia tak betul. Dia nak jadi imam juga. Bagi dia jadi dulu, bagi kita pula. Habis. Jadi dia kata apa? Adapun was-was ni duk rasa tak puas hati tu, hak tu orang panggil was-was. Dah basuh muka ni, habis satu kolah. Duk tak puas lagi. Rejam kepala tak puas lagi. Hak tu berat sungguh was-was tu. Setan sah duk dia orang. Jadi dia kata apa? Adapun was-was, jawab bagi adapun tu, maka tiada batal sembahyang. Hak ni tak batal sembahyang. Duk was-was, duk tak berasa tak puas hati, tak apa. Yang tak boleh dia duk syak ragu, buat tak buat lagi, buat tak buat lagi. Hak tu syak. Tu kena arti beza syak dengan was-was. Lalu mula ngaji duk fikir lagu mana syak, lagu mana was-was pula. Rasa macam nak sama. Was-was ni dia tak puas hati. Hak tu orang panggil was-was. Kalau syak dia ragu-ragu. Tapi kalau ragu-ragu pun tak puas hati juga. Tapi ada beza tu. Lagi dia kata lagi habis hang tu. Dan kelima daripada 40 tu, yang batal sembahyang itu niat keluar daripada sembahyang. Niat keluar. Ataupun dia azam. Niat ni dengan makna azam, kata guru kami, azam maksudnya dia tekad hati dia, bulatkan hati dia tu untuk keluar daripada sembahyang sebelum tempat niat keluar. Tak sampai tempat niat keluar, dia niat keluar dah, maka batal sembahyang. Adapun tempat niat tempat niat keluar tu, iaitulah ketika memberi salam. Waktu kita bagi salam tu, waktu itulah tempat kita niat keluar.
Niat keluar ni hukum dia sunat. Pada mazhab kita Syafi'i ni hukum dia sunat. Nah, sunat tu pun disebabkan kita nak meraihkan mazhab, di antaranya mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kata wajib. Nah, maksud dia kalau tak niat keluar tak terpakai. Nah, di mazhab kita apa? Sunat saja. Mazhab Maliki dia wajib. Mazhab depa dah kata dah masuk kena niat, keluar apa kena niat. Tu mazhab Maliki. Nah, mazhab kita tak ada, masuk lah niat. Nah, tang keluar tu tak niat benda apa. Nah, macam tu. Cuma sunat kita raih mazhab Maliki yang mengatakan wajib, kita niat juga. Tapi kena bagi kena sungguh. Nah, waktu kita salam tu, nah, tempat dia tu ketika mana kita bagi salam tu. Ni tak ada ni tak ada bunyi apa lagi dah niat nak keluar sembahyang dah. Habis. Batal sembahyang kita. Nak batal. Sebab tu kena jagalah nak niat keluar, nak buat benda sunat nak batal sembahyang. Nah, jadi dia niat ketika bagi salam. Nah, salam. Habis. Salam pertama boleh dah. Nah, habis. Kalau niat nak buat benda yang membatalkan sembahyang ni, dia ada depan ni, duduk bawah ni sikit nak nampak dah. Nah, ada bawah tu. Habis. Lagi dia kata apa? Dan keenamnya sikit, dah 10 minit. Dia kata dan keenamnya yang batal sembahyang itu niat memutuskan sembahyang. Apa maksud niat memutuskan sembahyang? Yang ni niat hendak berhenti sembahyang, niat nak berhenti sembahyang. Hak tadi ni dia niat keluar terus pada sembahyang. Nah, kat sini ni dia niat nak berhenti sembahyang. Jadi beza dia hak nombor 6 dengan nombor 5 ni. Nah, beza dia bila kata nak berhenti boleh jadi tak berhenti. Faham nah? Tapi bila kata niat keluar, memang keluar dah. Memang keluar dah. Tapi bila kata niat tu dia niat, dia ada qasad tu nak berhenti sembahyang. Tapi boleh jadi dia tak mau berhenti sembahyang. Non tu. Boleh faham dah. Tu beza di antara yang keenam dan juga yang kelima. Habis. Jadi dia niat nak berhenti, ada qasad nak berhenti sembahyang ni, habis. Nah, maka putihlah sembahyang, putih pula batal sembahyang dia. Nah, putih tu batal lah, sama lah. Lagi dia kata lagi, dan ketujuh daripada 40 tu taraddud. Nah, taraddud ni bahasa kita apa? Teragak-agak. Tu taraddud, teragak-agak, ataupun tok guru kata pimai. Nah, tu taraddud. Nah, duk pimai. Taraddud tu teragak-agak tu pada niat. Nah, pada niat hendak memutus sembahyang itu. Yakni sekali ingat hendak berhenti dan sekali ingat tidak mau berhentinya sembahyang. Nah, saat mai duk teringat nak berhenti sembahyang, saat mai tak mau berhenti sembahyang pula, maka batal sembahyangnya. Batal terus sembahyang dia. Jangan duk mai duk berasa nak berhenti, tak berhenti. Nah, maka hak tu boleh batal sembahyang. Lagi dia kata lagi, dan ke-18. Nah, ke-8-nya yang jadi batal sembahyang itu taklik. Nah, taklik ni sangkut. Nah, sangkut. Tu taklik. Macam taklik talak lah. Taklik tolak tu dia sangkut dengan apa-apa. Kalau jika tu orang panggil taklik talak. Nah, aku talak akan ikau ni sekian-sekian nama. Kalau kita buat kalau ataupun jika. Nah, jika engkau keluar daripada rumah ni, maka jatuhlah satu talak. Macam tu. Ni bila keluar jatuhlah satu talak. Habis. Nah, ini orang panggil taklik. Jadi dia kata apa? Dia taklik, sangkut, hendak memutusnya sembahyang tu. Taklik tu dengan suatu, sangkut tu dengan suatu. Nah, dengan suatu tu maksud dia dengan berlaku suatu. Itu kena takdir itulah. Dengan suatu ni yakni dengan berlaku suatu perkara. Contoh dia hujan ke, hujan turun. Nak dia duk rasa kalau hujan turun ni aku nak berhenti sembahyang. Macam tu. Hujan tak turun lagi. Kalau hujan turun ni aku nak berhenti sembahyang. Dia ingat macam tu. Nah, waktu tu juga batal sembahyang.
Nah, tak payah tunggu hujan turun, memang batal dah sembahyang dah. Dan jikalau suatu yang mustahil pada adat sekalipun, walaupun suatu tu mustahil pada adat, kebiasaan, adat ni kebiasaan tak berlaku macam tu lah. Mustahil pada adat, seperti niat ataupun ingat. Dia kata niat, apa niat? Badal pada kata niat tu ingat dalam hati, jika api itu jadi air, maka aku berhenti sembahyang ini, maka batal sembahyang itu pada masa itu juga. Nah, waktu tu juga batal sembahyang. Nah, dia duk ingat kata apa, kalau api tu jadi air, hak tu mencari adat tu. Nak api apa nak jadi air pula? Adat kata api tak jadi air dah lah. Api mana nak jadi air. Nah, dia kata aku akan berhenti sembahyang, maka waktu tu batal sembahyang. Tu benda yang mencari adat. Nah, kalau aku boleh terbang, nah, tu benda mencari adat. Kalau aku terbang tengah-tengah sembahyang ni, aku nak berhenti sembahyang. Nah, habis. Tu mencari adat lah. Manusia apa terbang? Manusia nak boleh terbang. Nah, tapi bila berlaku juga terbang tu kat manusia, hak tu orang panggil mencari adat. Nah, adat manusia tak boleh terbang. Nah, mana hak mencari adat? Superman. Nah, tu semua mencari adat tu. Nah, dia boleh terbang. Nah, tu. Tengok pula mencari adat. Kalau berlaku kat Tok Wali, nama karamah. Kalau berlaku dekat orang beriman biasa, tu nama dia ma'unah. Nah, kalau berlaku dekat Nabi, nama dia mukjizat. Tu semua mencari adat. Nabi Muhammad pi Isra' Mi'raj, ni waktu Isra' Mi'raj ni. Tu mencari adat lah, pi lagu mana dalam masa tak sampai semalam. Nah, sehingga ulama kata 4 jam, ada ulama kata 4 jam dia berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Nak daripada Mekah nak pi ke Palestin. Palestin naik pula pi mana halah tu. Nah, tempat kita tak bisa naik. Nah, daripada bumi ni nak pi ke langit tu. Langit yang pertama dah makan 500 tahun perjalanan. Maksudnya kalau kita berjalan kaki biasa 500 tahun. Nah, langit pertama naik langit kedua 500 tahun. Tu kira ingat kalau 7 lapis. Nah, kali tengok Dia lagi 5,000 tahun. Beratus-ratus ribu tahun. Nah, ribu tahun lah kalau naik tu, kalau ikut tu. Tapi Nabi Muhammad dia boleh buat dalam masa 4 jam. Ni orang panggil apa? Mencari adat. Mencari adat. Benda yang pelik. Jadi belah kita ni tak apa benda mencari adat. Benda adat ni duduk pada harus akal. Tu tak ada masalah kita. Akal kata boleh berlaku sebab Tuhan kuasa. Habis. Sebab tu kena mengaji tauhid tu. Bersalahan lainlah ta'liq dengan suatu yang mustahil pada akal. Kalau mustahil pada akal tadi, seperti jika batu ini jadi tiada bergerak dan tiada diam dalam waktu yang satu tu maksud dia sama, waktu yang sama. Ketul batu tu jirim ni mesti dia ada bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia duduk diam. Mesti ada salah satu. Ni tiba-tiba ketul batu tu bergerak pun tak, diam pun tak. Dia kata kalaulah batu ni bergerak pun tak, diam pun tak, aku nak berhenti semayang. Hal ni kalau bergerak tak, diam pun tak, hal ni mustahil. Mustahil akal. Maksud dia tak boleh berlaku. Kok mana pun kena ada salah satu. Mesti tentu salah satu. Mesti tentu sama ada dia tu bergerak ataupun dia diam batu tu. Tak ada batu tu bergerak pun tak ataupun diam tak. Ataupun kita kata kalau batu ni tak ambil ruang. Batu ni tak ambil ruang, aku akan berhenti semayang. Hak tu pun mustahil. Sebab batu mesti ambil ruang, mesti bertempat. Mana ada jirim yang tak bertempat. Pergi carilah. Pergi cari. Ada batu ni bergerak pun tak, diam pun tak. Pergi cari semayang tengok. Kalau ada 20,000 kita beli. Batu ni bergerak pun tak, diam pun tak. Mana boleh. Dia mesti ada salah satu. Yang kata bergerak pun tak, diam pun tak. Ataupun yang tak boleh lagi apa? Bergerak pun bergerak, diam pun diam. Tu tak boleh. Tak boleh. Bergerak pun bergerak, diam pun diam. Macam mana? Dia mesti salah satu. Dia diam ke ataupun dia bergerak. Ni tiba-tiba batu ni bergerak pun bergerak, diam pun diam pada masa yang sama. Tak boleh.
Benda yang berlawan dia tak boleh nak berimpun. Tak boleh berimpun. Tu dalam tauhid. Benda lawan tak boleh berimpun. Tinggi dengan rendah boleh berimpun tak? Tak boleh berimpun. Hitam dengan putih boleh berimpun tak? Tak boleh berimpun. Benda lawan. Dia tak ada ni kawan ni. Kawan ni hitam, nama dia putih. Tu tak cilah. Tu tu nama dengan kulit dia. Tu benda lain-lain. Habis yang lagi dia kata apa? Tu dia pi taklid kata dengan benda yang mustahil pada akal, maka aku berhenti sembahyang ini. Maka tiada batal sembahyangnya itu. Tak batal sembahyang sebab benda mustahil pada akal ni memang dia tak boleh berlaku dah. Tak boleh berlaku. Tapi hak mustahil pada adat, hak benda yang pelik pada adat tu boleh berlaku. Kalaulah pokok belam ni bawa keluar buah durian, aku berhenti sembahyang. Hak tu mustahil adat. Adat kata pokok belam keluar buah belam, mana keluar buah durian. Tapi akal kata harus, bukan mustahil. Harus. Sebab apa? Sebab Tuhan kuasa untuk keluarkan buah durian dekat pokok belam. Gitu. Akal, dekat akal dia kata harus. Itu dia kena mengaji hukum akal. Dan bersalahan pula niat hendak buat perkara yang batal sembahyang ni. Hak tanya tadi. Bersalahan dan lainlah pula niat hendak buat perkara yang batal sembahyang. Seperti niat aku hendak kentut. Dia niat bukan kentut. Aku nak kentut tapi dia tak kentut. Dia niat, dia sedarlah hati kata aku nak kentut, tapi dia tak kentut. Maksudnya dia niat nak buat benda batal sembahyang. Atau niat jika orang beri salam aku hendak jawab salamnya. Bukan dia jawab pun. Jadi kalau orang bagi salam aku nak jawab salam di dalam sembahyang ini dengan lafaz. Atau hendak bercakap di dalam sembahyang ini jika ada orang panggil. Kalau ada orang panggil aku nak cakap. Maka tiada batal sembahyangnya sebelum ia buat perkara-perkara itu. Tak batal sembahyang, tapi bila dia buat perkara tu batal lah. Dia kentut batal lah. Tu kira lain pula. Bukan batal kat niat tu, batal tang kentut tu. Habis alhamdulillah. Dan kesembilannya yang batal sembahyang itu memaling niat daripada itu sembahyang kepada sembahyang yang lain. Wallahu a'lam. Saya ada kata satu ulama lah. Dia kata aku bukan sembahyang, aku bayangkan kampung. Macam mana? Kita bayang kampung. Kita sembahyang kan. Nak lalu kan kita kena orang kau lagi belum. Dia bayangkan Kaabah. Di depan kita tu jadi macam mana? Dia tak ulama tu kata aku bila dia bagi contoh dan bayang dia kata bayangkan Kaabah. Di depan Kaabah lah, ada Kaabah depan dia. Tak ada masalah. Dia yang penting dia menghadap Kaabah tu. Kalau dia tak dia bayangkan ada jirim Kaabah depan dia lah, bayangkan. Dia bayang tak apalah, cuma kalau ikut tu dalam bab khusyuk tu dia kurang lagi lah. Wallahualam, boleh jadi dia ni kot tengah duk baca ayat bab Kaabah ke apa ke, dia bayang Kaabah lah. Macam tu lah Syekh Fahmi duk cerita kat kami tu, duk ngaji dengan dia kata dia pergi seorang ni tok guru ni. Tok guru ni makruf lah, terkenal dengan waliullah. Ni bukan kata Kaabah. Dia tanya tok guru macam mana nak khusyuk dalam sembahyang. Tok guru tu kata saya ni dalam sembahyang tak teringat ayam, tak lagi tak kambing, macam-macam lah dia main tu. Lepas tu Syekh Fahmi ni dia kata saya ni dalam hati dia duk fikir, tok guru ni pun boleh teringat ayam. Kira guna dia kata tok wali apa semua kan. Lepas tu tok guru tu dia Syekh Fahmi tak dan tanya lagi lepas tu. Terus tok guru tu jawab terus. Dah kita baca bab ayat binatang, takkan kita nak ingat neraka.
Nah, kita baca kan surah sebut bab binatang. Baca surah kamu ingat lama-lama. Kan baca bab binatang belum tu, pi ingat neraka terus. Oi, lari tajuk alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil. Duk bahas apa? Tentera gajah Tak tahu kita syurga bidadari. Nampak sangat kita pun boleh tahan lari tajuk. Lari topik nak. Tak jalan. Cuma hak tu orang panggil khusyuk dari sudut orang-orang awam ni fiqh. Maksud dia tadabbur apa yang dia baca tu dia reti, dia faham. Tadabbur sungguh-sungguh. Maka hak tu khusyuk lah di sisi orang awam kita ni. Adalah khusyuk yang tinggi lagi tu. Hak tu kita nak cerita pun kita tak sampai. Inna safa wal marwah. Takkan nak dia ingat neraka syurga ke lah. Dia ingat safa dengan marwah boleh jadi nak. Wallahu a'lam. Subhan